Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada mak dan semua kakak-kakak admin yang disayangi. Okay, hari ini saya akan buat perkongsian tentang bagaimana untuk buat page break yang memudahkan proses compile ataupun kita nak kompilasikan semua karya penulis kita lah. Okey, saya akan mula daripada kosong. Okey, kita pergi ke new, kemudian kita create satu page kosong. Okey, ini adalah kita nak bermula dengan macam mana nak mulakan untuk page break ataupun next page itu tadi. Okey, dalam manuskrip full kita akan ada 32 karya, tidak termasuk karya penulis, karya admin, karya penulis tamu dan karya emak dan juga isi kandungan. Okey. Karya mak tu sebab kita ambil konsep legasi mak, sebab mak pun belum finalisekan lagi apa kita punya konsep macam mana kan. Jadi tak apa. Kita letak je dulu karya mak tu, kita anggap macam karya mak tu ada juga dalam karya untuk legasi abah ini. Jadi akan ada 36 section yang perlu kita sediakan. Ibaratnya kita nak, analoginya mudah beginilah. Kita nak masukkan semua karya penulis kita, atau kita nak masukkan semua penulis kita dalam sebuah rumah. Okey, manuskrip ataupun file Word yang tiada section, ibarat kita nak masukkan penulis ke dalam sebuah rumah yang tiada bilik. Jadi bersesak-sesaklah mereka di situ. Dan bila kita nak buat penambahan gambar ataupun kita nak edit 1, 2 ataupun 3 ayat, ia akan menyebabkan ayat penambahan tu akan menjejaskan penulis lain punya karya, sebab dia akan tertolak antara satu sama lain. Okey, Word yang file Word yang disertakan dengan section ini sebenarnya ibarat kita nak masukkan penulis, semua penulis 36 penulis ataupun objek ke dalam sebuah rumah yang telah disediakan bilik khas untuk mereka. Jadi begitulah analoginya. Jadi bila kita dah masukkan karya-karya mereka ke dalam bilik ataupun section khas mereka sendiri, maka andai kata bila berlaku perubahan pada karya, kita nak letak ataupun ubah sikit 1, 2, 3 patah ayat ataupun perkataan, nak letak gambar, ia tidak akan menjejaskan karya yang lain. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana technical issue di bahagian Word ini. Okey, jadi kita perlu sediakan 36 section. 36 section ini akan kita buat. Okey, di mana dia punya tabnya. Pergi ke bahagian page layout dan ada perkataan breaks. Okey, kat sini ada next page lah. Okey, next page kita tekan. Okey, akan keluar satu lagi muka surat kosong. Nampak sama tapi berbeza. Ini ibarat section lah ataupun rumah. Ini rumah untuk isi kandungan. Okey, abaikan the typo. Okey, kemudian ini adalah bahagian penulis ataupun karya mak. Mak Seri dia. Okey, kemudian macam mana kita nak tambah seterusnya? Kita takkanlah nak pergi ke patah balik kan, nanti kita pun penat. Jadi Word telah sediakan shortcut keyboard kita untuk tambahkan next page itu tadi, iaitu dengan menggunakan Ctrl Enter. Jadi kita sekarang dah ada 2. Ini adalah 1, ini adalah section 2. Okey, section 1 dan section 2. Sekarang adalah kita nak tambah lagi 34 section. Jadi macam mana? Tekan Ctrl, tekan Enter sebanyak 34 kali. Okey, kita mulakan sekarang. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Okey, akan ada 34 section. Okey. Okey, saya tunjukkan apa yang section ni akan buat. Okey. Contoh sekarang kita dah berada di section 1. Saya cuba type. Anda kata kalau kita sekarang kita dah buat section. Bila kita type dan melebihi daripada muka surat tadi, automatik nama mak tadi akan beralih ke bawah. Sebab kita dah sediakan bilik untuk mak dan kita telah sediakan bilik untuk bahagian 1. Jadi dia akan tulis dalam ruangan bilik dia sendiri saja. Dia tak akan mengganggu susun atur penulis-penulis yang lain. Okey, jadi tips lagi satu untuk mengelakkan kita daripada tersalah masuk ataupun tersalah paste manuskrip karya penulis satu ke dalam section orang lain, ialah dengan pastikan cursor ni ataupun dia punya bling-bling ni berada di bahagian tepi. Okey, itu satu tips yang pertama. Tips yang kedua, untuk lihat betul tak section yang kita sedang nak tulis akan datang ni, betul tak section tu adalah section baru, bukan section yang lama. Ialah dengan pergi ke home dan pergi ke tanda ni. Nampak tak tanda yang ni? Okey, dia akan jelaskan kita sedang berada di section yang betul ataupun tidak. Okey, contoh ni isi kandungan tadi kita dah enter dan dia akan ada section break di sini. Section break tu dia akan berada di bawah. Dia akan berada di bawah karya. Okey, ini adalah section 2 dan selepas ni dia buat lagi satu page break. Okey, baru masuk karya yang ketiga. Okey, ni karya yang ketiga. Okey, karya 3. Okey, lepas tu pergi ke tepi macam ni. Okey, lepas tu baru masuk karya 4. Kena pastikan kita berada di tepi cursor. Kita jangan letak dekat sini. Bila kita letak dekat sini, dia akan masuk ke page yang section yang selepasnya. Okey, kita boleh padam dan kita akan nampak benda tu akan jadi macam ni lah. Okey, sekarang harapnya dah faham lah tentang macam mana dan kenapa kita buat section page ataupun next page tadi. Sekarang saya cuba ajar ataupun tunjukkan cara, saya rasa dah tahu dah semua tentang table of content ataupun dipanggil juga TOC. Okey, yang pertama kita buat highlightkan dulu, pergi ke heading ni, perkataan heading. Highlightkan semua tajuk. Lepas tu pergi tajuk tu kita settingkan ke heading 1. Okey, heading 1. Okey. Kita akan nampak dia akan berubah font dan size font dan akan bold. Okey, kita boleh tukar. Sebab kita dah formatkan perkataan tu dan format tu tidak akan berubah bila kita ubah dia punya tulisan. Kita nak ubah tulisan dia untuk menjadi Times New Roman ikut pada syarat yang mak berikan dan 14. Okey, apa yang kita nak buat di sini adalah kita nak jadikan jadi isi kandungan yang teratur lah. Okey. Okey, kita pergi ke page layout. Bukan page layout. Pergi ke references dan pergi ke table of content. Sebabkan tadi kita dah buat setting, kita dah setkan siap-siap pergi heading 1 semua tu. Dan kita pun pilih ke automatic table 1. Automatic apa yang kita dah set tadi dia akan letak di sini. Karya 3 dia muka surat berapa, karya 4 dia muka surat dan seterusnya lah sampai ke penghujung manuskrip kita. Dan ini memudahkan kita untuk buat semakan cukup ke tidak manuskrip ataupun penulis yang kita dah masukkan dalam manuskrip full kita tadi. Okey, kemudian melalui konten ini juga kita boleh ini kita tukarlah, kita tulis isi kandungan legasi Abah Tim 7, abaikan typo. Okey, kemudian kita boleh daripada isi kandungan ni juga kita boleh pergi directly kepada karya tersebut.
contoh kita nak buat semakan personal, kita nak tengok satu-satu betul ke tidak kan. Okey, kita pergi ke cursor, kita pergi ke arah contoh saya pergi ke karya 3. Sekarang arahan dia control, tekan control, kemudian kita klik sampai dia keluar tanda tangan tu, tanda tangan tu yang tangan penunjuk warna putih tu. Kemudian kita tekan klik, automatik dia akan bawa kita ke karya 3 tadi, dan kita boleh buat semakan untuk karya 3 saja. Jadi kita boleh fokus pada setempat ataupun kita nak fokus pada full manuskrip macam tu. Okey, harapnya penjelasan ini membantu. Kalau ada pertanyaan boleh tanyalah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.